Dia bini aku. Secara mendadak lembaga itu bersuara dan bangun. Datuk tergamam. Dalam rasa cemas itu, lembaga hitam itu menerpa ke arah Datuk sambil kedua-dua tangannya yang hitam berbulu tebal menekan batang leher Datuk. Demikian episod ke-14 Bersuamikan Hantu Raya, siri bercakap dengan jin. Teruk Datuk bergelut. Dalam pergelutan yang hebat itu, ternyata Datuk tidak dapat menandingi tubuh lembaga yang berbulu lebat itu. Datuk sering saja tercampak, dan memang Datuk pula tidak mudah mengaku kalah. Itu adalah perangai Datuk. Dia terus bergelut. Saya dan ketua kampung didakap rasa kecemasan. Di langit saya lihat tidak ada sebiji bintang pun yang bersinar. Pokok-pokok di kiri kanan bagaikan dilana taufan. Suara burung hantu bagaikan orang berlagu mengiringi pertarungan Datuk dengan lembaga itu. Tiba-tiba saya lihat berpuluh-puluh ekor burung gagak hinggap di ranting pokok. Berbunyi pula bersahut-sahutan. Kemudian burung-burung gagak itu terus turun ke tanah lapang. Tanah itu menjadi gelap dengan burung-burung gagak. Saya benar-benar berada dalam keadaan yang sangat cemas pada masa itu. Lembaga yang berbulu lebat terus mencampakkan tubuh Datuk ke pangkal pokok pisang. Bacalah ayat kursi. Ketua kampung membisikkan kepada saya. Dalam keadaan cemas itu, saya terlupa untuk membaca ayat itu dengan betul. Bila saya cuba, pembacaan saya menjadi kalam pukang, menjadi kelam kabut. Saya menggelabah, tidak tentu arah. Datuk masih terperosok di perdu pisang itu. Datuk masih tidak bangun-bangun. Saya teringat pesan Datuk bahawa surah Al-Fatihah adalah ibu segala ayat dalam Al-Quran dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jadi, kalau kita berhadapan dengan manusia, musuh atau apa saja, dan sudah tidak ada cara lain untuk mempertahankan diri, bacalah ayat tersebut sambil berusaha melepaskan diri dari musuh dengan bertawakal kepada Allah yang Maha Besar. Jadi Al-Fatihah pun saya baca dengan teliti supaya tidak silap. Bila sudah selesai dibaca, saya mula terasa semacam ada semangat baru dalam diri saya. Fahamlah saya bahawa tidak ada kuasa yang lebih gagah dan kuat dari kuasa Allah. Saya perhatikan ketua kampung masih terus membaca ayat Al-Kursi. Di tanah lapang itu, lembaga hidup yang berbulu berdiri gagah dikelilingi oleh berjuta-juta burung gagak. Saya renung ke langit. Saya lihat ada benda terbang separas pucuk pokok kekabu, berkilau-kilau. Benda itu seakan bentuk batang buruk. Di bahagian bawahnya keluar sejenis benda seperti tali, berwarna merah. Benda itu berlegar-legar di atas bumbung rumah timah dan akhirnya hilang lalu diganti dengan suara perempuan ketawa manja. Saya rabut telinga, hidung, mata bagi memastikan apakah perkara yang saya alami itu khayalan saya sendiri. Saya meraba bumi dan rumput. Ternyata saya tidak berkhayal. Saya berhadapan dengan satu dunia yang cukup ganjil dan cukup aneh sekali. Dalam samar-samar malam itu, secara kebetulan di langit, bulan mula bersinar. Saya lihat Datuk bangun menuju ke arah kami. Di tangannya masih tergenggam batang serai dan bulu burung gagak. Hebat, hebat, Datuk berkata. Dia terus duduk, kemudian mencangkung. Macam orang mahu memulakan perlumbaan lari itu. Lepas itu, bergerak lagi. Kedua-dua tangannya diletakkan ke depan, kaki diluruskan ke belakang. Dengan perintah Datuk, ketua kampung mencacakkan bulu burung gagak dan batang serai di hadapannya. Datuk merenung ke arah lembaga yang berbulu hitam itu. Saya lihat
Datuk bagaikan harimau yang menerkam mangsanya. 10 jarinya mencakar-cakar tanah. Dia pejamkan matanya lalu mulutnya bergerak-gerak. Saya terdengar Datuk membaca sepotong ayat dari Al-Quran. Saya amati pembacaannya. Ya, Datuk membaca ayat yang pernah dibaca oleh Nabi Allah Yunus ketika baginda berada di dalam perut ikan. Datuk menyerahkan hati dan perasaannya pada Allah yang Maha Besar. Memang semua kepandaian yang ada padanya tidak berdaya melawan hantu raya jelmaan syaitan itu. Datuk terus berdiri. Bulu gagak diangkatnya. Serentak dengan itu dia menyuruh saya membakar kertas. Bila api sudah menyala, ketua kampung lalu menghimpunkan daun-daun kering di atas api yang membara itu. Kawasan kami itu tiba-tiba penuh dengan bau kemian. Entah dari mana Datuk mendapat kemian, lalu Datuk membakarnya lah. Makin kuat bau kemian masuk ke lubang hidung, makin kuat bunyi pokok-pokok di sekeliling kami dirempuh angin. Dahan-dahan bagaikan jatuh mahu menimpa kami. Tetapi bila dilihat ke atas, pokok tidak bergoyang pun. Suara gagak tetap bersahut-sahutan. Datuk membongkok dan terus menumbuk tanah. Semua gagak hilang berterbangan. Dan deru angin tidaklah sekuat tadi. Semua terasa menyepi. Saya lihat lembaga hitam itu hilang. Lebih kurang antara 5 hingga 7 minit kami dipeluk sepi. Datuk meletakkan bulu gagak di atas lengan. Ditiup 3 kali berturut-turut. "Kau juga!" tempik ketua kampung. Bila dilihat kami, wujud batang tubuh suami timah. Bila Datuk mahu menerpa ke arahnya, batang tubuh suami timah segera hilang. Tempatnya digantikan dengan kain putih. Saya lihat kain putih itu bergerak-gerak menggelembung. Saya, ketua kampung dan Datuk terus melihatnya dengan penuh teliti. "Mayat tu, mayat." "Ya, dalam kain tu mayat." "Mayat siapa tu?" tanya ketua kampung. "Mayat suami timah," pendek Datuk menjawab. Mayat yang terbujur itu bergerak lalu menggoyangkan kain kapannya. Mayat itu terus duduk. Kain kapan berkumpul di bahagian pinggang. Ketua kampung memberitahu saya bahawa itulah mayat suami timah yang telah ditanam oleh orang-orang kampung dulu. Mayat itu memusingkan badannya sambil duduk. Dia merenung ke arah Datuk dengan pandangan yang cukup tajam. Bau busuk mula menguasai kawasan tempat kami bernaung. Saya bagaikan mahu terkeluar isi perut. Angin malam terus bertiup. Macam-macam bunyi yang kami dengar. Dalam suasana yang begitu, saya terdengar bunyi suara orang lelaki merintih menahan kesakitan. Saya tidak tahu pula dari mana suara itu datang. "Kau orang jangan bercakap walau sepatah apapun," Datuk mengingatkan kami. Datuk maju selangkah ke hadapan. Saya perhatikan mata mayat itu lama-lama. Saya terkejut. Memang di bahagian mata itu terdapat lubang yang boleh mengeluarkan cahaya. Datuk berundur ke belakang. Dia membuka baju dan mengenakan ketubuhnya kembali dalam keadaan terbalik. Dari rusuk baju sebelah kirinya, Datuk mengambil sebatang jarum panjang. Mayat yang sudah berbau itu berpusing-pusing di atas tanah. Datuk membaca mantra dan menepuk bumi 3 kali. Batang serai dibuang ke arah kanan, manakala burung gagak dipijaknya dengan kaki kiri. Datuk melangkah 2 tapak ke hadapan. "Kau, suami timah." Mayat itu angguk kepala dan menutup kepalanya dengan kain kapan semula. "Kau kenal ketua kampung?" tambah Datuk. Mayat itu membuka kain kapan lalu merenung ke arah muka ketua kampung. Mayat itu menganggukkan kepalanya. Saya merasa cukup seram. Datuk menggawang-gawang tangan di depan matanya. Dan mayat itu berpusing ke arah Datuk kembali. Datuk menumbuk tanah dan mayat suami timah itu terus menjerit. Bergema ke seluruh kawasan. Pokok-pokok kecil bagaikan mahu tercabut. Mayat itu cuba bangun, tetapi tidak boleh.
Punggungnya seperti melekat pada bumi. Datuk pun mengangkat kedua-dua belah tangannya ke atas, lalu diturunkan perlahan-lahan. Sampai ke paras dada, Datuk berhenti. 10 jari tangan Datuk kelihatan kembang macam menahan sesuatu. Saya perhatikan kaki kanan Datuk terbenam ke dalam bumi separas buku lali. Mayat di depannya terus berhempas pulas, berpusing-pusing. Pada masa yang sama, mulut Datuk berkumat kamit. Fahamlah saya, Datuk sedang berdialog dengan mayat itu. Kerana selalu saya mengikut Datuk dan selalu juga melihat dia bercakap dengan makhluk ganjil, saya dapat mengagak apa yang sedang berlaku tadi. Saya dapat membaca dan mentafsir apa yang dicakapkan oleh Datuk menerusi gerak bibirnya. Lebih kurang, Datuk berbicara begini. Kenapa kau datang ke dunia ini? Menuntut sesuatu. Apa yang kau tuntut? Isteriku. Engkau dengannya tidak boleh bersama. Aku tahu, tapi aku mahu pulang padanya. Aku mahu dia membela dan memberi aku makan. Kalau dia tidak mahu, bagaimana? Aku akan mencari keluarga aku yang terdekat untuk meminta perlindungan. Datuk berhenti bercakap. Timah yang sedar dari pingsan menerkam ke arah kami. Mayat itu masih terkapai-kapai. Timah terus berlindung di belakang ketua kampung. Apa pesannya pada kau sebelum dia mati? Dengan mendadak saja Datuk mengajukan pertanyaan pada Timah. Timah termenung sejenak mengingati sesuatu. Tak ada apa-apa, sahut Timah. Mesti ada, kalau tidak hantu suami kau tak akan pulang. Mayat suami Timah kelihatan berhempas pulas mahu bangun. Bila mayat itu boleh bangun, Datuk menekan kaki kirinya yang terdapat bulu burung gagak di bawahnya. Kalau kaki ini terangkat, syaitan yang menyerupai suami Timah akan lari dan kemudian mengacau semua penduduk kampung, ujar Datuk kepada ketua kampung. Serentak saya dan ketua kampung menganggukkan kepala. Dalam keadaan serba gawat itu, tiba-tiba Timah bersuara. dia ada pesan. Sebelum dia dimandikan dan dikapan, dia suruh saya tikamkan tapak kakinya dengan jarum. Kau buat tak? Tak sampai hati. Itulah kau. Kalau kau buat dari dulu, semua ini tidak akan terjadi. Saya tak faham. Sebenarnya suami kau sudah mati, Timah. Apa yang kau lihat dan apa yang kami lihat ni adalah kapitnya. Maksudnya? Soal Timah macam orang bodoh. Suami kau masa hidupnya berkawan dengan syaitan. Bila dia mati, kapitnya ataupun kawannya itu mencari tuan yang lain. Dengan cakap itu, Timah mengerti tentang keadaannya yang sebenar. Dan dia mula faham kenapa masa suaminya hidup dahulu, tanah sawah dan kebun tidak pernah dijenguk, tetapi habis ditebas dan dicuci orang. Bila ditanya pada suaminya, dia hanya mendapat jawapan begini, sahabat kita yang mengerjakannya. Dan sekarang fahamlah Timah, siapakah sahabat suaminya yang sebenar. Dia juga mula faham kenapa suaminya selalu bercakap seorang diri di waktu dini hari. Ketua kampung terus tercengang melihat keadaan yang tidak pernah dimimpikannya untuk melihat. Datuk menyuruh saya memijak bulu burung gagak itu. Saya akur dengan perintahnya. Bila dipijak, tapak kaki saya terasa cukup panas. Datuk terus meluru ke arah mayat. Datuk merentap kain kapan yang membalut bahagian kaki mayat itu. Mayat itu terus menghulurkan kedua belah tangannya pada Datuk seolah-olah meminta belas kasihan. Datuk tidak menghiraukan semua itu. Saya lihat Datuk terus menarik kaki mayat. Dia memasukkan sesuatu di situ. Lagi sekali mayat itu menjerit. Bila gema jerit mayat itu berakhir, saya lihat Datuk duduk berdiri lutut. Di atas kepala saya terdengar bunyi sesuatu yang berat dan keras melanggar pokok. Saya terus meniarap. Bila saya bangun dari meniarap itu, saya lihat mayat suami Timah sudah tidak ada lagi di situ. Tetapi bau busuk tidak juga hilang dari tempat yang kami duduki itu. Datuk datang ke arah kami. Di kaki langit cahaya kemerah-merahan mulai naik. Tidak lama selepas itu terdengar beduk di palu orang bertalu-talu dan diikuti dengan suara azan subuh memecahkan kedamaian pagi itu. Datuk menyuruh Timah kembali ke rumahnya. Kami bertiga terus menuju ke surau. Selepas mandi dan menunaikan fardu subuh, Datuk mengadu pada saya kepalanya terasa pening. Sebaik saja Datuk melangkah keluar dari surau, dia rebah.
orang kampung mengusung Datuk ke rumah tua-tua kampung. Seorang dukun dipanggil untuk merawat Datuk. Setelah minum air panas bercampur limau nipis, sakit kepala Datuk beransur kurang. Kemudian dukun itu mengurut seluruh badan Datuk hingga pulih. "Angin ni, cik," kata dukun pada Datuk. Sebaik saja Datuk sendawa dan kentut bertalu-talu, semua orang di dalam rumah riuh rendah. Bila ketawa sudah berakhir, ketua kampung menceritakan apa yang kami alami pada malam tadi. "Apa yang mengerut kamu ke?" Ada pula yang gelengkan kepala, tetapi mereka tidak menolak untuk diajak pergi ke tempat kejadian malam semalam. Semuanya terpaksa mengalah pada ketua kampung yang meminta mereka semua sarapan pagi di rumahnya. Kira-kira 12 orang penduduk kampung, termasuklah saya, Datuk dan ketua kampung sendiri, terpaksa duduk bersila di anjung rumah ketua kampung itu sendiri, menikmati kopi dan rebus pisang pada pagi itu. Sedap. Badan terasa segar. Bila perut sudah diisi, barulah sedap mengatur perjalanan. Matahari pagi terus bersinar. Ketika kami meninggalkan anjung rumah ketua kampung, sepanjang perjalanan tidak banyak orang yang bertanya sesuatu daripada Datuk atau saya. Semua melangkah dengan tenang. Kira-kira 2 rantai mahu sampai ke tempat kejadian, semua orang menekup hidung. Bau busuk mulai tercium. 2-3 orang kampung tidak mahu meneruskan perjalanan. Mereka muntah dan lalu terus pulang. "Bau bangkai apa?" Saya terdengar suara tertanya kepada Datuk. Pertanyaan itu tidak segera dijawab oleh Datuk. Datuk cuma tersenyum. "Entah, cuba tanya ketua kampung." Sebaik saja Datuk habis bercakap, dia berdehem 2-3 kali. "Itulah bau yang kami cium sepanjang malam," sahut ketua kampung sebelum orang yang bertanya mengemukakan pertanyaan padanya. Bila kami terus masuk ke tempat kejadian malam tadi, bau busuk itu bertambah kuat. Datuk meneruskan untuk menunjukkan pada orang kampung tempat mayat itu duduk. Tanah di situ kelihatan berlubang. Di sekelilingnya terdapat sejenis serbuk berwarna putih seperti hampas kelapa. Bau busuk yang cukup meloyakan tekak berpunca dari situ. Tiba-tiba Datuk mengambil secebis kain putih yang terdapat di situ. Bila dia angkat kain itu, ia bertukar menjadi habuk macam tepung. Tangan Datuk yang memegang kain itu digosokkan ke tapak kaki kiri. Tujuannya untuk berbuat begitu ialah untuk menghilangkan bau busuk yang terdapat di tapak tangannya. Ini membuktikan bahawa syaitan itu memang wujud. Dia mempengaruhi anak Adam mengikut keadaan. Matahari pagi kian meninggi, sudah melampaui pucuk getah. Dari situ kami terus ke rumah Timah. Sampai saja di kaki tangga rumahnya, Timah terus mengadu bahawa dia tidak boleh duduk di dalam rumah peninggalan suaminya itu. Ketua kampung bertanya, "Seluruh rumah berbau busuk macam bau bangkai tu, hingga beras dalam tempayan pun busuk." Dengan perintah Datuk, saya disuruh naik ke rumah. Sebaik saja saya berada di muka pintu, saya terus termuntah. Semua yang saya makan pagi tadi habis keluar. Cepat-cepat saya turun. Atas persetujuan orang-orang kampung, sebuah rumah lain didirikan untuk Timah. Rumah lamanya ditinggalkan terbiar. Rumah baru Timah didirikan berhampiran dengan rumah ketua kampung. Dengan usaha ketua kampung itu, Timah dijodohkan dengan seorang nelayan yang tinggal di Teluk Gadung, Pulau Pangkuk. Hasil dari perkongsian hidup Timah dengan suami barunya itu, mereka dikurniakan seorang anak lelaki. Dan anak lelaki mereka itu sudah bekerja dengan Bank Bumiputra. Dalam tahun 1977, anak lelaki Timah itu telah ditukarkan dari Bank Bumiputra Ipoh ke Bank Bumiputra Batu Pahat Johor dan sekarang bertugas di Kuala Lumpur. Masa orang-orang kampung mendirikan rumah Timah, saya dan Datuk turut membantu. Malah sebelum Timah pindah ke rumah barunya, Datuklah orang pertama yang tidur di situ. Tujuan Datuk membuat begitu
adalah untuk menjamin rumah itu tidak didatangi oleh sebarang hantu syaitan. Di samping itu, Datuk mencari sesuatu petanda atau alamat. Menurut Datuk, setiap orang yang mahu mendirikan rumah baru, sekurang-kurangnya 1 malam mesti ditiduri oleh seorang lelaki terlebih dahulu, dengan membawa sebungkus gula, membawa segenggam beras, dan orang yang tidur di situ mestilah dirinya dalam keadaan bersih. Sebaik-baiknya melakukan sembahyang hajat di rumah itu, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala atau memohon padanya supaya orang yang akan mendudukinya tetap selamat serta melakukan sesuatu yang baik dan teguh imannya dan berkuat ibadat kelak. Pada hari timah menaiki rumah barunya, orang-orang kampung telah mengadakan pembacaan doa selamat. 2 hari selepas timah duduk di rumah itu, saya dan Datuk pun meninggalkan kampung Cakak Cermin. Sebaik sahaja Datuk sampai ke rumahnya, dia lagi sekali jatuh pengsan. Bila Datuk sedar dari pengsan, seluruh badannya lebam-lebam. Datuk tak boleh berdiri. Datuk terpaksa merangkak dari muka pintu hingga ke tempat tidur. Seluruh sendinya terasa sakit, macam ditikam-tikam dengan jarum. Bila malam, Datuk mengerang sendiri. Anehnya, bila dibawa ke doktor, dia tidak mengalami sebarang sakit. Dan bila dia masuk ke dalam rumah, sakitnya datang semula. Dan Datuk tidak mengizinkan saya atau nenek mencari dukun untuk mengubatinya. Sakit Datuk berlanjutan hingga ke bulan puasa. Tetapi yang peliknya, Datuk dapat meneruskan puasanya dengan sempurna. Pada malam 27 likur, Datuk memanggil saya dan nenek. Dia menyuruh kami mencari limau 3 serangkai yang mengarah ke arah matahari terbit. Limau itu harus dipetik sendiri tanpa menggunakan galah atau tangga. Akhirnya, apa yang dikehendaki oleh Datuk saya peroleh. Dia menyuruh saya meletakkan limau itu di atas pinggan putih bersama pinang kering. Lebih kurang pukul 12 malam, rumah Datuk didatangi oleh bau yang cukup wangi. Saya lihat pintu rumah Datuk terbuka dengan sendiri. Tidak berapa lama selepas itu, saya terdengar pula suara orang perempuan mengaji Al-Quran. Suaranya cukup baik dan merdu dan datang dari tempat tidur Datuk. Perkara itu berlaku 3 malam berturut-turut. Saya tanyakan hal itu pada nenek. Kata nenek itu isteri muda Datuk yang datang mengubatnya. Kadang-kadang saya terdengar orang bercakap dengan Datuk. Pernah saya terdengar orang itu seperti bertengkar dengan Datuk. Bila pertengkaran itu berakhir, suasana menjadi sepi. Kemudian dengan jelas saya mendengar suara orang perempuan berkata begini pada Datuk. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sudah cukup lengkap untuk manusia. Di dalamnya bersembunyi 1000 rahsia perubatan. Apa salahnya kita mengambil ayat-ayat darinya untuk penawar? Dan saya tidak pernah bertanyakan hal itu pada Datuk. Walau bagaimanapun, saya merasa gembira bila pagi Syawal tiba. Saya lihat Datuk sudah sihat. Dia bangun pagi-pagi dan membaca Al-Quran sebelum pergi sembahyang hari raya. Di masjid, Datuk duduk di barisan hadapan, membaca takbir bersama orang ramai. Setelah selesai sembahyang hari raya, saya dan Datuk terus menziarahi rumah seluruh penduduk kampung. Bila saya dan Datuk kembali ke rumah, saya terkejut melihat 2 orang perempuan duduk di anjung rumah kami. Perempuan yang berusia agak lanjut itu tersenyum pada saya bila saya melintas di hadapan mereka. Kalau perempuan muda yang berselendang lingkup itu wajahnya terlalu manis dan air mukanya cukup bersih. Saya bertanya dalam diri,
siapa gerangan perempuan tu. Dalam keadaan yang kebingungan itu, saya melihat perempuan itu mendekati Datuk, lalu mencium tangan Datuk dan diperhatikan oleh perempuan di sebelahnya. Nenek cuma tersenyum saja. Demikian episod ke-15 Dikejar Mayat, siri bercakap dengan jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali.